Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini. 30 minit di series utama, anda bersama saya Atira Aminuddin. Kompaun RM10,000 diperinci. Juga, pembeli dan penjaja lampu isyarat bakal didenda RM2,000. Nilai kompaun RM10,000 terhadap individu yang ingkar prosedur operasi standard SOP boleh dikurangkan. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pengurangan nilai kompaun boleh dibuat menerusi budi bicara Pegawai Kesihatan Daerah. Mungkin ada pengurangan berbeza mengikut pesalah-pesalah. Ada orang yang melakukan kesalahan tapi dia datang daripada kategori yang berpendapatan rendah. Dia orang kampung, bekerja penuh getah, anak ada 7 orang atau 8 orang. Berbeza dengan orang yang bekerja sendiri, ada pendapatan yang banyak, yang besar. Jadi antara dua ni pun budi bicara KKM lah di peringkat daerah untuk memberikan pengurangan. Pegawai Kesihatan Daerah boleh memberi pengurangan atau pelepasan dengan menilai keadaan kewangan individu tersebut. Nilai kompaun RM10,000 yang dikenakan adalah nilai maksimum dan pihak KKM bersetuju untuk melakukan perincian terhadap setiap kesalahan dan hukuman yang bakal dikenakan. Belum pun reda isu bayaran kompaun RM10,000. Kali ini, saman RM2,000 pula akan dikenakan kepada pembeli serta peniaga yang menjalankan aktiviti menjaja di persimpangan lampu isyarat. Ia berkuat kuasa minggu ini. Sebab kita dah beritahu. Menurut Timbalan Ketua Polis Kelantan, Senior Assistant Commissioner Abdullah Mat Piah, pihaknya tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan penguatkuasaan itu. Malah beliau menegaskan peniaga dan pembeli terbabit boleh dihadapkan ke mahkamah dan didenda hingga RM2,000 jika sabit kesalahan. Pihak polis sebelum ini sudah memberi nasihat kepada golongan peniaga berkenaan supaya tidak meneruskan aktiviti menjaja di persimpangan lampu isyarat. Ia bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas selain dikenakan tindakan. Pihak polis perlu memandang serius perkara ini dan mengambil tindakan mengikut Akta Lalu Lintas Jalan Raya. Dia dapat jual sekejap dia dapat jual. Nak yang masak mana dah? Okey. Okey, terima kasih. Saya jual. Tiga jadi mandu. Sementara itu, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima vaksin COVID-19. Suntikan diterima di Klinik Kesihatan Kuala Lumpur. Dalam satu kenyataan di Facebook rasminya, beliau berterima kasih kepada pasukan petugas perubatan yang diketuai Dr. Murugesh Suraju atas kerjasama yang diberikan. Ahli Parlimen Port Dickson itu menasihati rakyat supaya segera mendaftar dalam program imunisasi melalui aplikasi MySejahtera. Beliau turut mengharap rakyat sedar akan kepentingan vaksin dan meningkatkan pembacaan mengenainya. Pengeluar sarung tangan getah terbesar dunia, Top Glove Sdn Bhd mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Ipoh atas 10 pertuduhan gagal sediakan penginapan sempurna kepada pekerja. Tertuduh yang diwakili pengarah syarikat membuat pengakuan berkenaan.
selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Nur Ashimah Khalid. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menyediakan penginapan yang tidak memenuhi keperluan pengakuan penginapan daripada Ketua Pengarah Tenaga Kerja bagi pekerja asing seperti mana kehendak Seksyen 24D-1 Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan berkenaan di Tasik Mutiara 2, Pusat Perdagangan Tasik Mutiara pada 26 November 2020. Oleh yang demikian, tertuduh boleh dihukum di bawah Seksyen 24D-3 Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM50,000 bagi setiap pertuduhan jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 28 April sebagai tarikh sebutan semula kes. A dan 16-A-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Sementara itu, di Seremban Negeri Sembilan, seorang perunding projek syarikat swasta direman 6 hari bagi membantu siasatan berhubung dakwaan meminta wang rasuah berjumlah RM5,000. Ia sebagai dorongan untuk meluluskan tuntutan kerja projek pembangunan Kompleks Sukan Rembau. Suspek yang berusia 37 tahun itu ditahan kira-kira 1 tengah hari dekat sebuah restoran sekitar Tampin. Perintah reman dikeluarkan penolong kanan pendaftar Mahkamah Khas Reman, Syed Farid Syed Ali, terhadap suspek bermula hari ini selepas membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Mahkamah Magistrate Seremban. Kes disiasat mengikut Seksyen 16-A-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Kes pembunuhan pengurus Jabatan Advokasi Ikram Malaysia, Nik Khatijah Nik Mut, tempoh reman terhadap lelaki yang disyaki terbabit disambung 6 hari lagi. Menurut pemangku Ketua Polis Selangor, Dato' Arjunaidi Muhammad, ia bagi membolehkan pihaknya melengkapkan kertas siasatan sebelum ia dibawa untuk proses pendakwaan di mahkamah. Sebelum ini, polis dilapor menahan suspek berusia 57 tahun bagi membantu siasatan kes bunuh Nik Khatijah yang ditemui mati dengan kesan jerutan pada lehernya. Tragedi kejam itu berlaku di sebuah rumah di Taman Bangi, Jalan Reko, Kajang, jam 8 pagi pada 8 Mac lalu. Kereta milik Nik Khatijah pula tidak ditemui di kawasan rumahnya. Sebaliknya, dijumpai di parkir stesen minyak di Jalan Reko, Central 1, lebih 1 km dari lokasi kejadian. Lelaki itu ditangkap di sekitar Kajang jam 8.45 pada hari kejadian. Nik Khatijah, 32, adalah bekas pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM yang berkhidmat di Ibu Pejabat Ikram sejak 2013 sebagai Eksekutif Jabatan Wanita dan kini sebagai Pengurus Jabatan Advokasi. Kes tembak isteri menggunakan senapang angin 1 Mac lalu, suspek utama yang juga suami mangsa akhirnya tiba di pekarangan Mahkamah Session Kota Tinggi. Suspek tiba di Mahkamah Session dekat Taman Saujana Kota Tinggi sekitar jam 8.30 pagi tadi. Suspek berusia 43 tahun itu memakai pakaian lokap berwarna jingga dan bergaris serta dikawal ketat polis pengiring. Terdahulu, misteri kehilangan seorang isteri yang didakwa melarikan diri dari rumah terjawab apabila mayat mangsa ditemui di dalam sebuah tong air yang tertanam di ladang serai dekat Bandar Penawar Kota Tinggi pagi Khamis lalu. Lebih kejam, suspek utama kes adalah suami mangsa sendiri yang menembak mati isterinya 38 tahun ketika sedang tidur. Kes dilapor akibat terlalu cemburu selain polis turut menemui surat tuntukan fasakh di kediaman mereka dekat Kota Taman Saujana Kota Tinggi. Series utama berehat seketika menyusul selepas ini. Itali umum perintah berkurung.
cepat-cepat nak pergi mana tu bang? Aku kat sini lah. Aku tahulah kau comel, tapi kesihatan tu kena jaga. Kau tahu sekarang ni kan, kes dah banyak. Habis tu kenapa kau tinggalkan aku kat sini? Pandai pun. Oi! Bertemu kembali. Lagi kemalangan melibatkan pemandu di bawah pengaruh alkohol. Seorang wanita melarikan diri selepas melanggar 2 motosikal di Taman Bukit Mulia, Bukit Antarabangsa. Yalah, sekarang ni Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Farouk Ishak, kejadian berlaku sekitar jam 12.41 tengah malam. Pemandu dikatakan menghimpit dan melanggar motosikal jenis Harley Davidson dan Yamaha Avantis sehingga mengalami kerosakan. Kedua-dua penunggang terbabit meminta pemandu wanita itu membuat laporan polis, namun wanita tersebut melarikan diri. Pun begitu, wanita berusia 52 tahun itu dapat ditahan juga. Tiada kecederaan dilaporkan setakat ini dan anggaran kerugian belum dapat dipastikan. Terdahulu, video wanita berkenaan melarikan diri tular di media sosial. Video berdurasi seminit itu menunjukkan wanita berkenaan dalam keadaan tidak sedar dan mengaku memandu dalam keadaan mabuk. Okey? you ada minum ke sekarang? Tak, Kak. Ha? Minum sikit. Parking tepi sana dulu, ada kereta nanti. You parking ke tepi, nanti kereta lain langgar you punya kereta. Apa lancar? Hey. Felda Berhad Felkra kini dalam usaha membuka peluang kerjaya kepada masyarakat tempatan dan orang asal. Ia termasuk banduan dengan menyediakan pelbagai insentif dan pendekatan strategik bagi menarik minat penyertaan dalam sektor perladangan. Ketua Pegawai Operasi Perladangan Penyatuan dan Pemulihan PNP Felkra, Datuk Abdul Muttalib Taiz berkata, selain menyediakan beberapa jenis allowance dan penggunaan teknologi berkaitan sektor perladangan seiring perkembangan semasa, pihaknya turut menyediakan latihan selama 3 bulan dengan gaji minimum RM1,500 Malaysia. Ia bagi mereka yang tiada kemahiran atau pengalaman agar mampu melahirkan bakat tempatan baharu menerusi latihan sebagai persediaan tenaga kerja dalam sektor tersebut. Tambahnya, Felkra turut merancang kerjasama dengan institusi pendidikan seperti Taman Didikan Kanak-Kanak Tadika dan sekolah bagi memberi pendedahan awal. Melalui kempen penerangan menerusi media sosial, akhbar, radio dan televisyen mengenai industri perladangan, ia turut membantu dalam memperkemas asas ekonomi negara. Ekonomi global yang tidak menentu ketika ini menyaksikan manusia menjadi semakin kreatif menjana pendapatan melalui pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram dan YouTube. Zahirkan sahaja kelainan dalam menjual produk sendiri sehingga itulah ia mampu menggemukkan dompet sesiapa sahaja. Laporannya bersama wartawan Sendora Cecilia. Media sosial telah menggerakkan banyak perubahan positif dalam menjana pendapatan. Apatah lagi dalam keadaan dunia sedang bergelut dengan pandemik COVID-19. Penggunaan telefon pintar atau tablet sesentuh dilihat sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat. Justeru, ramai peniaga menggunakan medium ini kerana selain menyediakan kemudahan untuk membuat siaran langsung, kemudahan pengiklanan turut disajikan. Kebaikan berniaga secara atas talian ni, ia memudahkan saya untuk menjana pendapatan hanya dari rumah. Contohnya saya membuat live streaming dari rumah dengan menggunakan media sosial seperti Facebook. Selain itu, ia juga dapat mendekatkan saya dengan pelanggan dengan berkomunikasi dalam live streaming itulah. Okey, seterusnya pelanggan juga mudah untuk membuat transaksi secara atas talian. Selain itu,
Saya juga tidak perlu menyewa kedai sebab saya hanya membuat live stream dari rumah dan berniaga secara online ni daripada rumah saja. Tidak dinafikan pendapatan bulanan bagi yang bekerja keras boleh mencecah belasan ribu ringgit mengikut populariti di media sosial. Golongan ini hanya membuat ulasan berbayar setiap bulan dengan kandungan asli. Pun begitu, untuk mencari idea baru saban hari bagi sesuatu produk dan servis itu ada cabarannya. Follower sentiasa naik, lepas tu kekal dan aktif begitu. Dan pasal page review siapa lagi Instagram pula, sekadar rajin upload pasal page review lah, hashtag page review supaya orang-orang Instagram yang macam buat online shop, shopping, diorang tertarik dengan saya sebab tu di dekat video Instagram saya letak page review sebab seservis merasa juga. Ya, kalau bagi saya sendiri, editing dengan semua benda tu dia sangat-sangat penting sebab dia peranan penting dalam setiap perniagaan. Sebab kalau kita mau promote atau jual barang sesuatu, yang paling penting tu desain dia sendiri. Adakah dia boleh tarik perhatian orang tu ataupun tidak. Contohnya kalau macam kita buat video tapi kita macam ala kadar saja, macam kita pakai shoot pakai handphone saja, tapi depends dengan skill editing dia melalui handphone itu sendiri. Tapi berbanding dengan secara profesional, kita pakai kamera untuk shooting sebenar, audio untuk record sebenar, dia lagi nampak cantik dan secara automatik dia punya views pun akan meningkat sebab dia punya quality itu lebih cantik berbanding dengan kita shoot pakai handphone. Selain melayan pelanggan ketika sedang bersiaran langsung, peniaga juga tidak terlepas daripada melakukan proses pembungkusan barang sebelum menghantar ke tempat pengeposan. Itu belum lagi bercakap tentang ketepatan masa yang harus dipatuhi supaya kehilangan pelanggan tidak akan berlaku. Bagi saya, sebelum social media dan selepas social media adalah sama. Yang penting ialah usaha kita dalam sesuatu pekerjaan yang kita buat ataupun sesuatu bisnes yang kita buat, kita perlu ada minat dan kerajinan lah. So apabila ada social media pun tapi tiada kerajinan dan kemahuan untuk melakukan sesuatu tu tak berjalan jugalah. So bagi saya, improve ourselves first. Dalam pada itu, pereka kandungan ataupun content creator antara yang paling atas menerima pendapatan lumayan dengan hanya berkongsi pengalaman atau menyerlahkan kandungan di saluran YouTube misalnya. Golongan ini dapat meraih gaji tinggi menerusi view yang diterima. Media sosial terlihat menjadi salah satu medium paling penting ketika ini, baik untuk mendapatkan maklumat atau menjalankan perniagaan. Walaupun menghadapi pelbagai rintangan sepanjang menghadapi pandemik COVID-19, dengan tekad dan disiplin yang tinggi, siapapun kita mampu menjana pendapatan hanya melalui media sosial. Laporan Sendora Cecilia, Sirius Media. Beralih ke berita antarabangsa. Penggantungan penggunaan vaksin AstraZeneca di beberapa negara barat, puluhan negara termasuk Perancis, Itali dan Jerman pula mengikut langkah yang sama. Ia berikutan kebimbangan terhadap kesan sampingan terutama darah beku. Terdahulu, Denmark menjadi negara pertama menggantung penggunaan vaksin itu pada 11 Mac lalu sebagai langkah berjaga-jaga, diikuti Iceland dan Norway pada hari yang sama. Malah, seorang petugas kesihatan di Norway maut akibat pendarahan otak selepas menerima vaksin AstraZeneca.
Biarpun pihak berkuasa kesihatan memaklumkan tiada kaitan secara langsung dengan suntikan vaksin ini, Bulgaria turut mengikut jejak menggantung penggunaan vaksin terbabit selain menyiasat tentang kematian seorang wanita. Pun begitu, wanita terbabit meninggal dunia akibat masalah jantung menurut laporan bedah siasat. Tiada sebarang kaitan dengan suntikan vaksin ini. Thailand dan Kongo pula menangguhkan proses vaksinasi negara masing-masing serta mengambil pendekatan tunggu dan lihat. Ireland dan Belanda turut mengambil keputusan menggantung penggunaan vaksin terbabit disusuli Indonesia, Jerman, Itali, Perancis, Slovenia, Spanyol dan Latvia. Mengumumkan perkara itu, Kementerian Kesihatan Jerman memaklumkan pihaknya sedang meneliti beberapa laporan kejadian darah beku di Eropah. Naib Presiden Venezuela turut memberitahu negara itu tidak meluluskan penggunaan vaksin berkenaan berikutan laporan komplikasi daripada penerima suntikan. Penularan gelombang ketiga COVID-19 yang sedang melanda Itali ketika ini, negara terbabit umum perintah berkurung. Dua wilayah paling padat penduduk iaitu Milan dan Rom pula dikenakan sekatan pergerakan berkuat kuasa serta-merta. Penularan gelombang ketiga itu menyebabkan hospital sukar untuk menempatkan pesakit. Separuh daripada wilayah negara itu dikenakan sekatan dan ini memberi kesan kepada 3/4 daripada penduduk Itali. Pada masa yang sama, pusat asuhan kanak-kanak, sekolah dan universiti tidak dibenarkan beroperasi dalam sekatan terbaru ini. Setakat ini, kes positif COVID-19 di Itali adalah 3.22 juta dengan 102,000 kematian. Arahan perintah berkurung ini akan berterusan sehingga 6 April depan. Teruskan bersama kami dalam series utama Menarik dalam Sukan selepas ini. Dalam membudayakan normal baru, penggunaan perkhidmatan digital mampu melancarkan lagi urusan seharian kita. Ikuti contoh Adam mengadaptasi normal baru di tempat kerja. Sebelum memasuki bangunan, dia menggunakan aplikasi MySejahtera untuk membuat penilaian kesihatan kendiri bagi memastikan dirinya berisiko rendah dan mendaftar masuk ke lokasi. Kemudian, dia merekodkan kehadirannya di portal SpotMe. Di dalam lift, Adam dan pegawai-pegawai lain berdiri mengikut penjarakan sosial yang betul. Sebelum ke mesyuarat, Adam menyemak dokumen yang diperlukan menerusi sistem DDMS. Semua pegawai duduk dengan jarak 1 meter. Mesyuarat ini juga dilaksanakan secara telesidang menggunakan MyGov.UC. Ekonomi pasca COVID-19 ternyata mencabar, namun telah membuka peluang pekerjaan baru, terutamanya dalam ekonomi digital. Ini mendorong Khairul untuk meningkatkan kualiti hidupnya. Dia mendapatkan maklumat tentang memulakan perniagaan di portal Malaysia Biz. Dalam mengadaptasi normal baru ini juga, anaknya sedang giat mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Demi masa depan keluarganya, Khairul membuat keputusan untuk mendaftarkan perniagaan barunya. Tahukah anda tentang pendigitalan KKM? Pesakit kes ringan seperti Laila kini boleh menempah slot temujanji secara dalam talian di portal MyHealth. Di klinik, jururawat menjana surat pengesahan dan pengakuan pegawai Laila menerusi EGL. Sementara itu, Dr. Muizzuddin sedang memberikan penilaian kesihatan susulan secara maya. Apabila tiba giliran Laila, dia menerima rawatan yang sewajarnya. Dr. Muizzuddin kemudian merekodkan maklumat kesihatan pesakit ke dalam sistem HIS. Kita harus bergerak seiring dengan perubahan masa. Pendigitalan ialah normal baru. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita bersiaran langsung daripada Series TV. Kami bawakan kepada anda perkembangan cuaca yang terkini. Dan pada ketika ini, untuk maklumat para penonton, negara kita masih lagi berada pada fasa akhir monsun timur laut. Dan kebiasaannya, tempoh ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke pertengahan Mac 2021. Dalam tempoh fasa akhir monsun timur laut ini, kelembapan sangat kurang di semenanjung Malaysia jika berbandingkan di negeri Sabah dan Sarawak. Dan di semenanjung Malaysia, keadaan cuaca yang agak panas jika bandingkan di negeri Sabah dan Sarawak. Dan dapat perhatikan pada ketika ini di negeri Sabah dan Sarawak, hujan sedang berlaku yang melibatkan di beberapa bahagian, terutamanya di bahagian Kapit, di bahagian Seri Aman, Serian, Betong juga Sarike.
Dan seterusnya kita akan beralih ke paparan imej satelit dan juga ramalan cuaca. Menjelang ke esok, kita jangkakan hujan berserta petir di satu tempat akan berlaku melibatkan beberapa negeri di pantai barat semenanjung Malaysia, melibatkan di negeri Perak dan juga di negeri Selangor sahaja. Dan seterusnya kita akan beralih ke paparan imej model angin. Dan pada ketika ini, angin masih lagi bertiup dengan agak lemah, sekitar 10 hingga ke 20 km sejam dan ketinggian ombak juga tidak melebihi 2.5 meter. Dan menurut Map Malaysia, tidak mengeluarkan sebarang amaran yang kencang seteluk bergelora di mana-mana kawasan paya di rantau negeri kita. Dan pada ketika ini berdasarkan model cuaca dan juga suhu jelas menunjukkan pada ketika ini di semenanjung Malaysia dalam keadaan yang agak panas jika berbandingkan di negeri Sabah dan juga Sarawak. Baiklah, seperti kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Sirius Utama, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penampilan sulung Uni KL Ladies membuahkan hasil selepas membelasah Mutiara Juniors PSHA 17-0 dalam saingan Liga Hoki Malaysia MHL semalam. Sekaligus memberi amaran awal kepada pasukan lain untuk lebih bersedia. Skuad bimbingan bekas penjaga gol kebangsaan Roslan Jamaluddin telah membuktikan keinginan untuk memenangi trofi semakin berhasil dengan membenam Mutiara Junior tanpa belas kasihan. Uni KL Ladies yang dibarisi 7 pemain kebangsaan melakar rekod selaku pasukan meraih kemenangan terbesar pada saingan Liga sejak 2015. Tambah beliau, objektif utama barisan pemainnya adalah meraih sebanyak mungkin gol. Ia akan dilakukan terhadap mana-mana pasukan termasuk PDRM Blue Warriors yang bakal ditemui esok. Juga tidak dinafikan dengan adanya 2 peledak tunggak berkaliber iaitu Nuraini Abdul Rashid dan Hanis Nadiah On yang masing-masing pernah mencipta hat-trick ketika bertemu Mutiara Juniors semalam. Sekian dulu Sirius Utama buat masa ini. Amalan menjaga SOP sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kekalkan penjarakan sosial dan terus lindungi diri dan keluarga bagi memutuskan rantaian COVID-19. Salam hormat dan Assalamualaikum.